Cikgu, oh cikgu. Ha? Ya, saya. Kelah hari ni. Okey, jap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ini bersama saya Cikgu Muhammad Afiq bin Hassan Azhari. Hari ini kita akan sambung subtopik yang kedua dari sambungan minggu lepas. Subtopik 1.1. Minggu ni kita akan sambung subtopik 1.2 iaitu analisis fungsi. Macam minggu lepas kita dah mengenal jenis-jenis masalah, masalah inventif, masalah bukan inventif. Minggu ni kita pergi ke subtopik seterusnya iaitu analisis fungsi. Jadi hari ini kita pergi ke subtopik 1.2 iaitu analisis fungsi. Kalau dalam buku teks pada muka surat 8, awak semua boleh buka. Dalam bab analisis fungsi, kita perlu kenal dahulu apa fungsi sesuatu benda. Contohnya seperti dalam gambar iaitu macam rak kasut, apa fungsi kayu berroti, fungsi skru, paku dan semua komponen tu lah. Barulah kita tahu fungsi-fungsi, baru kita boleh analisis apa yang mempunyai masalah pada produk tersebut. Kita pergi dulu kepada sistem. Sistem merupakan beberapa elemen yang berkait dalam antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dalam sesuatu pembinaan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Setiap bahagian pada produk tersebut juga harus dapat berfungsi dengan baik dan menyokong antara satu sama lain. Itu kiranya jika sesuatu produk tu berfungsi dengan baik, komponen-komponen dia berfungsi dengan baik, maka produk tu akan kukuh dan tidak mempunyai sebarang masalah. Kita terus masuk ke 1.2.1, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Di sini kita akan lihat hubung kait antara produk dengan objek, iaitu komponen, dia berfungsi macam mana. Dari situlah kita akan nampak macam mana masalah itu berlaku. Dalam proses penyelesaian masalah inventif, analisis fungsi bertujuan untuk membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk. Apabila analisis fungsi dibuat, fungsi setiap komponen yang menekatkan sesuatu produk akan dinyatakan. Contohnya, komponen bagi sebuah kerusi ialah tempat duduk, penyanda kerusi, kaki kerusi, skru dan kerangka kerusi. Komponen tersebut saling berhubung antara satu dengan yang lain dengan kepentingan fungsi masing-masing. Antara komponen-komponen tu dia berhubung antara satu sama lain. Contohnya kaki kerusi bersambung dengan tempat duduk kerusi. Itu adalah fungsi-fungsi ataupun hubung kait. Jika mana-mana komponen itu pincang ataupun rosak, maka fungsi produk itu akan terjejas. Contohnya skru berkarat. Skru kerusi yang patah akibat berkarat akan menyebabkan bahagian tempat duduk atau penyanda kerusi tertanggal. Itu antara masalah yang dihadapi lah. Apabila skru tu berkarat ataupun patah, fungsi ataupun komponen yang ada tu tidak berfungsi dengan baik. Itu adalah masalahnya. Di sini menunjukkan contoh macam mana hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Contohnya produk ataupun sistem, di sebelah ada satu kotak, itu bermaksud fungsi dia untuk menjalankan fungsi, dan fungsi itu bermaksud tindakan, dan objek ni penerima kesan. Parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Itu adalah hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Kita tengok kepada jadual 1.2.1, contoh beberapa produk, fungsi dan objek. Kalau kita lihat pada produk ataupun sistem, di situ dia mempunyai meja, cawan, klip, kereta. Itu adalah contoh produk lah. Tapi kalau kita mengikut untuk satu ayat ataupun satu aliran dia, meja, memegang itu adalah fungsi ataupun tindakan.
dan objeknya adalah buku, penerima kesan. Itu adalah contoh yang pertama. Kalau yang keduanya adalah cawan, memegang air. Yang ketiga, klik memegang kertas, kereta mengangkut manusia. Itu adalah contoh-contoh, beberapa contoh hubung kait antara produk. Ada lagi contoh-contoh lain seperti sampah, memegang tong sampah, ada dan lain-lain lagi lah. Kemudian kita masuk ke 1.2.2 iaitu melukis sistem fungsi. Fungsi komponen ialah melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Contoh produk ialah sebuah meja. Kesemua komponen itu boleh digambarkan melalui sistem fungsi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Contohnya kita tengok produk ialah meja, fungsi memegang, dan objek adalah buku. Untuk bagi jadual 1.2.2, dia menunjukkan komponen-komponen sebuah meja dan fungsinya. Akan jadual 1.2.2, meja mempunyai fungsi memegang sebuah buku. Memegang bermaksud meja dijadikan fungsi sebagai tempat untuk meletakkan buku. Aspek fungsi ini dapat dijelaskan dengan kewujudan bahagian komponen meja yang memegang buku, iaitu bahagian muka meja. Yang lain pun juga sama je lah. Kalau kita tengok pada jadual tu, kaki meja memegang muka meja. Bermakna kaki meja tu memegang muka meja supaya benda tu boleh berdiri dengan teguh. Tapi untuk menambahkan lagi kekuatan meja tu, skru memegang kaki meja dan atau muka meja. Skru diperlukan di antara kaki meja dan muka meja untuk memegang lagi kuat, untuk meja tu lagi kukuh. Dan yang terakhir adalah lantai memegang kaki meja. Lantai ni memegang kaki meja bermaksud lantai tu memegang kaki meja supaya meja tu tidak bergerak, supaya tidak licin. Itu bermaksud lantai memegang kaki meja supaya meja tu tidak bergerak. Seterusnya kita masuk ke rangkaian fungsi. Rangkaian fungsi terbentuk pada bahagian komponen meja, iaitu bermula dari lantai yang memegang kaki meja. Skru pula memegang kaki meja supaya berada dalam keadaan yang stabil. Apabila skru diketatkan dan kaki meja stabil, barulah disambungkan pada bahagian muka meja. Dengan itu kaki meja dapat memegang muka meja dalam keadaan yang stabil. Dalam jadual 1.2.2, lantai ialah supersistem. Supersistem ni bermaksud ataupun faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk seperti lantai, cahaya dan kelembapan. Itu adalah dinamakan supersistem. Sekiranya lantai tidak rata, maka kedudukan meja tidak stabil, walaupun komponen yang lain dapat berfungsi dengan cekap. Berdasarkan jadual tersebut, sistem fungsi komponen dapat dilukis melalui rajah model fungsi. Rangkaian pada komponen meja menggambarkan keadaan komponen melalui hubungan anak panah. Contoh lukisan sistem fungsi dalam rajah 1.2.2 menggadaikan bahawa setiap fungsi komponen meja berada dalam keadaan yang baik dan cekap. Ini menunjukkan bagi memahamkan kita daripada tulisan yang panjang, kita boleh melukis lukisan model fungsi bagi memudahkan kita untuk faham tentang model fungsi tersebut. Kita terus ke 1.2.3, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Dalam subtopik ni kita akan belajar tentang garisan-garisan yang menunjukkan satu masalah, menunjukkan masalah itu di tahap yang mana. Dalam subtopik ni akan menunjukkan garisan interaksi tersebut. Kita tengok contoh dia. Meja yang digunakan oleh Ahmad sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran dan membuat kerja sekolah bergoyang dan tidak stabil. Buku yang diletakkan di atas meja hampir jatuh.
Ahmad ternampak skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja banyak yang berkarat. Okey, situasi bagi masalah meja di atas dapat digambarkan melalui garisan interaksi seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1.2.3. Garisan interaksi digunakan untuk mengenal pasti punca masalah. Simbol yang bernombor 2, 3 dan 4 merupakan masalah fungsi bagi sesuatu komponen. Okey, kita boleh lihat jadual 1.2.3 garisan interaksi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu masalah. Untuk nombor 1, garisan yang biasa, okey, itu bermaksud berguna ataupun normal. Okey, kiranya normal lah untuk garisan yang pertama. Bagi yang nombor 2, garisan pada simbol dia tu garisan berputus-putus, bermaksud berguna tetapi tidak mencukupi. Ini bermaksud benda tu ada tetapi dah longgar ataupun tidak mencukupi. Okey, yang ketiga, garisan yang seperti macam normal tetapi dia tebal. Itu bermaksud berguna tetapi berlebihan. Okey, dan yang keempat, dia garisan interaksi dia berombak macam tu. Itu bermaksud bermasalah ataupun harmful, tidak boleh digunakan terus. Okey, itu masalah yang garisan interaksi yang ada. Selepas kita tahu tentang garisan interaksi, selepas tu kita bolehlah melukis model fungsi menggunakan garisan-garisan tersebut. Okey, model fungsi pula menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem. Okey, darjah 1.2.3 menunjukkan suatu model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Okey, anda semua boleh lihat, semua pelajar boleh lihat macam mana model fungsi yang dilukis ataupun direka menggunakan garisan interaksi. Contohnya, lantai memegang kaki meja. Okey, garisan dia dipakai tu garisan normal ataupun garisan sedikit tebal, maknanya dia sedikit lebih terlebih, dia ada berguna tapi lebih. Okey, yang kedua, kita tengok pada kaki meja dengan muka meja. Di antara kaki meja dan muka meja tu adanya skru yang memegang antara dua-dua komponen tersebut. Okey, tetapi pada situ dia memegang dengan garisan putus-putus. Itu bermakna tidak mencukupi. Dia ada tapi tidak mencukupi. Okey, kita pergi ke seterusnya. Muka meja memegang buku. Okey, sebab apa muka meja memegang buku tu garisan interaksi dia terputus-putus? Disebabkan oleh skru yang tadi. Okey, bila skru yang tadi tidak boleh memegang muka meja dengan kaki meja, dia akan mula bergoyang. Bila mula bergoyang, buku pun boleh hendak jatuh. Itu menyebabkan muka meja tidak boleh memegang sepenuhnya pada buku tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pada skru, apa masalah punca ataupun punca dari masalah skru tu menyebabkan dia bergoyang ataupun dia ada tapi tidak mencukupi. Okey, masalah tersebut ataupun harmful tersebut berlaku apabila kelembapan hadir pada skru tersebut. Okey, bila kelembapan tu hadir ataupun ada pada skru, dia menyebabkan skru tu boleh berkarat. Okey, bila berkarat, skru tu boleh jadi patah. Okey, dan tidak boleh memegang antara kaki meja dan muka meja lagi. Sama seperti kenyataan pada darjah 1.2.3, garisan interaksi kelembapan skru, kaki meja dan muka meja adalah yang bermasalah. Keadaan ini berlaku kerana skru yang mengikat muka meja dengan kaki meja yang telah berkarat. Itu antara masalah-masalah yang dihadapi pada meja tersebut. Setelah kita sudah tahu punca dari mana masalah itu timbul, selepas pada itu kita dapatlah menganalisis ataupun mencari masalah punca lain pula. Di bawah punca masalah tersebut dia terbahagi kepada dua. Yang pertama A, masalah fungsi, dan punca masalah. Okey, dalam penyelesaian masalah secara inventif,
Masalah dapat dikenal pasti melalui analisis fungsi komponen produk. Melalui kaedah ini, masalah dapat dikesan dan mudah mencari alternatif penyelesaian. Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk mencari punca masalah, iaitu mengenal pasti masalah pada model, fungsi dan pada komponen yang terlibat. Masalah dan komponen meja yang terlibat dapat dibuat kesimpulan seperti yang berikut. Okey, masalah sekarang yang dihadapi adalah meja bergoyang dan tidak stabil. Okey, pada dalam rajah 1.2.4 dapat dikenal pasti bahawa skru yang memegang muka meja dan kaki meja mengalami masalah yang ditunjukkan dalam bulatan. Jika kita dapat lihat rajah 1.2.4 mengenal pasti punca masalah. Okey, masalah bermula daripada skru. Okey, apabila skru tu berkarat, berkarat tu menyebabkan disebabkan daripada kelembapan. Okey, kita tahulah, kita pun belajar sains macam mana berlakunya berkarat tersebut. Berkarat ni terjadi apabila air dan udara bertemu. Okey, dia menjadi kelembapan. Okey, bila kelembapan ni terkena pada besi, okey, dia akan menyebabkan berkarat. Apabila berkarat menyebabkan repuk pada skru tersebut. Okey, itu adalah punca-punca ataupun masalah yang dihadapi oleh skru tersebut. Untuk B pula, analisis berantai punca dan kesan. Okey, itu untuk B. Tujuan analisis berantai punca dan kesan adalah untuk memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Okey, soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dapat dikesah. Soalan akan terhenti apabila jawapan diperoleh. Jawapan yang diperoleh mungkin disebabkan halangan semula jadi, halangan sains dan fizik, atau halangan sifat asas objek seperti contoh dalam jadual 1.2.4. Bagi jadual 1.2.4, jenis dan contoh halangan, okay, dia terbahagi kepada dua, jenis halangan dan contoh halangan. Okey, yang pertama kita bagi kepada jenis halangan yang pertama, jenis semula jadi, dan contoh halangan dia seperti panas, hujan dan kelembapan. Okay, itu untuk semula jadi. Kalau jenis halangan sains dan fizik pula, contoh halangan dia seperti momentum, graviti. Okay, itu adalah contoh sains dan fizik. Okay, dan yang ketiga, jenis halangan sifat asas objek. Okay, contohnya halangan kebolehan manusia. Okay, itu adalah contoh-contoh ataupun jenis-jenis halangan yang ada. Okey, ini adalah contoh macam mana kita nak mencari soalan punca dan sebab apa benda masalah tu berlaku. Okey, bagi untuk dalam rajah 1.2.5 ni, meja menjadi tidak stabil kerana skru tidak dapat mengikat muka meja dan kaki meja dengan ketat. Apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Okey, punca dan kesan yang dicari mestilah melibatkan objek dan parameter. Contohnya dapat dilihat dalam carta alih pada rajah 1.2.6. Okey, nanti kita akan lihat. Jom. Dalam rajah 1.2.6, okay, analisis kesan dan akibat, kita dapat melihat sebab-sebab mengapa meja itu menjadi tidak stabil. Okey, kita lihat pada gambar yang pertama dari carta alih tersebut. Dari atas, meja tidak stabil, dia terbahagi kepada dua, muka meja tidak stabil dan kaki meja tidak stabil. Okey, pada waktu tu kita tidak tahu masalah tu berada di mana, antara muka meja ataupun kaki meja yang bermasalah. Okey, sebab itu timbul masalah ataupun timbul soalan mengapa meja itu tidak stabil. Okey, kita pergi ke sebelah muka meja dahulu. Okey, bagi muka meja, okey, muka meja ni jadi tidak stabil. Mengapa? Persoalan dia lagi. Okey, soalan dia, skru muka meja longgar. Okey, sebab apa lagi? Okey, dia tanya lagi di bawah tu, mengapa skru muka meja pun longgar? Skru berkarat,
Sebab apa skru jadi boleh berkarat? Disebabkan kelembapan. Okey, dia ada lagi soalan mengapa dia di bawah. Sampailah dia berjumpa jawapan yang sebenar. Samalah juga di sebelah kanan dia yang kedua, kaki meja tidak stabil. Okey, mengapa? Masalah dia hasil daripada skru kaki meja longgar. Okey, sebab apa lagi? Dia tanya lagi bawah dia, mengapa skru berkarat. Okey, dan bawah skru berkarat tu sebab apa skru tu boleh berkarat. Okey, dia tanya mengapa. Okey, bawahlah sekali tu sampailah ada jawapan dia. Okey, jawapannya ialah kelembapan. Okey, disebabkan kelembapan tu skru itu boleh berkarat dan tidak boleh memegang muka meja dan kaki meja tersebut. Kesimpulannya, meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi. Itu adalah super sistem yang berlakunya masalah tersebut. Okey, jadi itu adalah masalah-masalah yang berlaku. Okey, selesai untuk hari ini, untuk minggu ni, tentang kita sudah belajar tentang analisis fungsi. Okey, macam mana kita nak mencari masalah-masalah tersebut dan berpunca dari mana. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan berbincang lagi tajuk 1.3 iaitu pencanggahan fizikal, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama mungkin, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.